15 orang. Oke lah, so kita mulai kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah, kamu baca doa sendiri lah kan di rumah kan. Mulakan dengan doa. Aku dah mati lah. Oke, so hari ini kita sambung lagi. Ini apa ini? Fizik form 4. Kita pasti minggu depan kita sudah habiskan bab 1 atau belum. Macam ada tertinggal sedikit ya. Subtopik yang kedua tu, penulisan saintifik. Sama ada sudah masuk ataupun belum. Kita tidak sempat melepasnya. Okay, tapi cikgu anu silah ulang saya balik subtopik itu penulisan saintifik sebelum kita masuk yang bab 2. Okay, kita sudah tadi share kan nota slide untuk bab 2. Daya dan gerakan gerakan linear 1. Kamu boleh download nota tu slide tu. So itu yang guna. Hello, anybody home? Hello, anybody home? Okay, dapat sudah kah? Aduh, kacau lah, mampus. Dapat sudah kan, Brik? Okay, good. So, kita sambung balik. Ada kacau punya blackout. Ada lama ni blackout. Mana sudah? Present. Window. Bab 1. Share. Okay, mungkin ini minggu lepas tidak sempat, kalau tidak silap juga. Okay, penyiasatan saintifik ni. Okay, jadi kita pergi secara cepat lah kan. Sebab ini dia lebih kepada pengetahuan kamu lah. Bagaimana hendak membuat penulisan nanti untuk paper 3 terutamanya. Macam mana lukis graf, macam mana mentafsirkan graf. Okay, so kita boleh memplotkan graf berdasarkan data penyiasatan saintifik untuk mentafsir bentuk graf dan seterusnya menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Okay, inilah tujuannya kalau ada lukis graf. Kenapa perlu lukis graf? Apa tujuannya? Untuk kita dapat tahu hubungan antara dua kuantiti fizik. Selalunya pemberi ubah manipulasi dengan pemberi ubah bergerak balas lah. Apa hubungan antara dua tu? Okay, kemudian kita boleh mentafsirkan data yang kita sudah kumpulkan dalam jadual. Ditafsirkan dalam bentuk graf. Daripada graf kita boleh buat hubung kait antara dua kuantiti fizik. Okey,
Teliti bentuk-bentuk graf yang dan tafsiran yang diberikan. Okey, so kita tengok. Dalam buku teks pun ada. Dalam buku teks. Kita tengok detailnya. Yang ini slide, nota slide ni minggu lepas saya sudah bagi. Kita boleh tengok baliklah. Okey. Okey, jenis graf, tafsiran bentuk-bentuk graf. Okey, ini graf garis lurus yang melalui asalan. Asalan ni yang ni lah, yang kosong ni lah. Tak tahulah bahkan. Takkanlah tak tahu. Ni asalan. Okey, dan mempunyai keturunan graf. Ni keturunan. Okey, jadi tafsiran graf Y, mana Y? Ni paksi Y lah. Okay. Y berkadar terus dengan X. Kadar terus, nampak? Ini nilai, contohlah ni kosong, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Ini pun sama juga 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi maksudnya di sini berkadar terus. Semakin ni graf dia ni naik lurus ke atas, semakin naikkan nilai-nilai dia ni. Di sini 1, sini 2 naik ke atas. Jadi dia berkadar terus. Yang ini pun semakin ke arah kanan, dia semakin tinggi nilai dia. Jadi berkadar terus. Semakin Y bertambah, X pun bertambah. Itu dipanggil sebagai berkadar terus. Jadi keturunan graf kita ni lah. Ini kamu tahu dah sebenarnya kan? Keturunan graf. Dia perubahan Y. Ini simbol segitiga ni mewakili perubahan lah, maksudnya perubahan. Perubahan maksudnya perbezaan. Bila perbezaan mesti dua kuantiti lain yang terlibat untuk dapatkan perbezaan. Macam mana mau apa? Mau buat pengiraan matematik dia untuk mendapatkan perbezaan dua nilai lah. Jadi Y2 tolak Y1. Kamu labelkanlah. Mana satu Y2, mana satu Y1. Okey. Ini kamu tahu kan ni macam mana cari keturunan kan? Takkan nak tahu. Okey. Lepas tu simbol keturunan graf M. M. Okey. Jadi Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan perubahan X. X2 tolak X1. Jadi persamaan garis lurus Y sama dengan MX. Ini persamaan garis lurus. Okey. Tengok dulu. Sekejap. Ada yang baru masuk. Okey. Kita balik. Okey. Betul? Okey, yang ini pula garis lurus yang tidak melalui asalan dan mempunyai keturunan positif. Keturunan positif ke arah sini lah. Ke arah kanan itu keturunan positif. Kalau dia ke arah sini, itu keturunan negatif. Kita kena ingat tu. Okey. Okey, tidak melalui asalan. Okey, dia di tengah dia pintas di paksi Y. Y bertambah secara linear dengan X. Y bertambah secara linear dengan X. Keturunan graf, jadi inilah dia punya hubungan. Kalau tadi Y berkadar terus dengan X. Berkadar terus, maksudnya bertambah. Y bertambah, X pun bertambah. Yang ini pula, Y bertambah secara linear. Itu macam mana membuat ayat. Y bertambah secara linear dengan X. Dia macam berkadar terus juga, tapi dia punya ayat tidak boleh pakai berkadar terus sebab dia bukan bermula daripada titik asalan. Dia memintas di paksi Y. Jadi ayat dia, Y bertambah secara linear dengan X. X itu bertambah, Y pun turut bertambah. Okay, maksudnya tapi secara linear lah. Bukan berkadar terus. Maksudnya kalau untuk istilah berkadar terus tu dia mesti dari titik asalan lah. Sama juga dia bertambah, semakin Y bertambah, X pun bertambah, sama juga. Tapi ayat dia untuk menghubungkan dua kuantiti Y dengan X ni, dia menggunakan perkataan berkadar terus untuk yang bermula dari titik asalan. Untuk yang tidak melalui titik asalan, ayat dia bertambah secara linear. Jangan pula kamu kata berkadar terus. Dia bertambah secara linear. Ya, keturunan graf pun sama juga. Okey. Buatlah segitiga kan. Okay. Ini formula segitiga kan. Okey, lepas tu pintasan paksi Y sama dengan C ni. Pintasan Y. Jadi persamaan garis lurus dia Y sama dengan MX tambah C. Dan pintasan Y tambah. Kalau dia negatif lah. Tapi sekarang dia positif. Okey. Itu tafsiran graf. Betul? Ini pula garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai keturunan negatif. Tidak melalui asalan dan keturunan negatif, jadi dia punya tafsiran Y berkurang. Nampak? Semakin turun ke bawah. Ini nilai Y, paksi Y. Makin ke bawah, turun kan? Jadi berkurang secara linear dengan X. Okay.
Okey, berkurang dan nilainya keturunan sama juga. Okey. Jadi pintasan dia isi. Jadi Y MX tambah C. Okey, betul. Nah, jenis graf melengkung melalui asalan dan mempunyai keturunan positif. Melengkung asalan ke arah kanan jadi positif. Tafsirannya Y bertambah dengan X. Nampak? Bertambah. Makin di sini ini bertambah, ini pun naik ke atas bertambah, ini pun sama juga. Mungkin ke atas bertambah, bertambah. Y bertambah dengan X hubungan dia. Okey. Ini pula garis melengkung tidak melalui asalan dan keturunan negatif. Right. Nah, tengoklah. Turunin ke bawah. Jadi Y berkurang dengan X. Dia turun ke bawah. X sama-sama tambah. Ini sama juga. Y berkurang ke bawah dengan X. Okey. Graf garis melengkung dengan keturunan negatif. Sama juga. Keturunan negatif arah dia ke kiri. Okay. Baik. Graf garis melengkung dengan keturunan negatif. Okay. Yang tidak memintas paksi. Okay. Oh, ada dua graf. Okay. Yang satu yang ini, garis lengkung dengan keturunan negatif dan tidak memintas sebarang paksi lah. Paksi X dia tidak pintas. Okay. So, satu lagi graf, garis lurus Y melawan 1/X. Nah, ini. Tadi Y melawan X, sekarang Y melawan 1/X. Okay. Melalui asalan dan keturunan dia positif kanan. Jadi tafsiran graf, Y berkadar songsang dengan X. Yang ini, Y berkadar songsang dengan X. Yang ini pun sama juga. Kalau kita tengok tadi, okey, kalau kita tengok graf tadi yang garis lurus tadi, yang pertama tadi, yang Y melawan X. Keadaan alhamdulillah. Okey, Y melawan X. Ini kadar terus, kan? Tapi sekarang dia Y melawan 1/X. Okay. Bila Y melawan 1/X, graf dia garis lurus, tapi di sini 1/X. Actually, graf yang ini adalah sama dengan graf yang ini. Okay. Bila kamu tukar dia, nilai tadi, ini satu jadual, contohlah jadual. Di sini Y, sini X. Okey, nilai-nilai lah ni. Ini contoh nilai sini 2, di sini 3, di sini 3, sini 4, sini 4, sini 5. Ini contoh. Ini satu jadual. Ini memang berkadar terus ni lurus. Satu lagi jadual dia Y sini 1/X. Contohlah, nilai X dia 3 kan. Jadi maksudnya sini 1/3. Ini 2. Di sini kalau sini 3, ini pula 4 kan X dia. Jadi 1/4. Tentu. Ini 5, jadi sini 1/5. Ini lah. Ini 1/X-nya jadual. Okey. Jadi bila kamu buat graf tu, kamu akan dapat satu garis lurus. Okey. Untuk yang inilah. Okey. Jadi jangan kamu, selalunya memang fizik dia akan cuba trik kamu. Dia tanya apakah hubungan antara Y dengan 1/X. Dan graf yang dia bagi begini garis lurus. Bila kamu nampak garis lurus, terus kamu assume bahawa ini berkadar terus. Kena lagi dia di asalan kan, oh ini berkadar terus ni, sebab garis lurus. Di situ kamu terperangkap. Tengok ni. Sini 1/X. Dia mesti, kalau mau berkadar terus, dia mesti Y dan Y lawan X, bukan Y lawan 1/X. Okey. Jadi untuk nampak dia bahawa dia berkadar songsang, kalau ini nampak berkadar terus kan, naik semua kan. Tapi jangan kamu silap, ini 1/X. Jadi untuk kamu betul-betul nampak dia berkadar songsang, kamu tukarkan dan pergi X nilainya. Jadi ini kan 1/3, dapatkanlah 1/3 itu berapa? Ada yang masuk kah? Ya. What? Ada orang mau masuk. Ada orang mau masuk. Okey. Okey. Ya, kalau sudah cikgu buka slide mana, cikgu nampak sudah di belakang. Jadi sudah lambat tinggal. Suara pelan betul. Allah. Masalah betul lah. Sekejap. Kena ada mic lah pula kalau lepas ni. Volume. Ya, testing 1 2 3.
Kuat dengar sudah? Aduh, takkan teriak pula. Kuat. Okay, right. Apa saja membuat cikgu kacau ni, tak tahu siapa mau cakap. Ni kata tadi. Okay. Okay. Apa dah? Okay, dapatkan nilai dia 1/x ni masukkanlah. Okay. 1/3 dapatkan nilai. Itu kamu akan, bila kamu lukis graf dia, kamu pasti confirm. Percayalah cik, percayalah guna. Mesti kamu akan dapat dia punya garis tu akan melengkung. Dalam soalan dia bagi garis lurus 1/x. Bila kamu tukar dia punya nilai, kamu akan dapat graf lengkung macam inilah. Dan kamu boleh nampaklah sudah. Y ni semakin turun. X sudah naik. Jadi bila begitu bermaksud Y berkadar songsang dengan X. Berkadar songsang maksudnya Y berkurang, X bertambah. Dia songsang, berlawanan. Okey. Itu dia. Jadi jangan terpedaya dengan graf yang dia beri, yang dia tunjuk. Apa ni? Ini nama kadang. Okey. Kemudian menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okey, secara amnya terdapat 5 perkara yang penting dalam menganalisis graf. Okey, menganalisis graf. Yang pertama, menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Cara mentafsirkan bentuk graf yang diperoleh. Tadi itulah saya tunjukkan bentuk-bentuk graf, kita boleh tafsirkan bentuk-bentuk graf yang diberi. Okey, jadi menganalisis graf ni ada beberapa perkara. Yang pertama, menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah. Daripada graf, menganalisis graf, kita menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah. Bagaimana cara dia? Ialah mentafsir bentuk graf yang diperoleh. Garis lurus, garis lengkung. Okay. Kemudian menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. Kamu kira kecerunan graf. Lagi yang baru masuk. Bagus. Okay. Okey. Kamu kira kecerunan graf, menentukan kuantiti fizik yang diwakili. Okay, macam sekarang dia bagi secara umum lah, faksi Y, faksi X, X. Okay. Bila kamu kira kecerunan graf, dengan M sama dengan Y per X kan. Dalam fizik, di faksi Y ini ada kuantiti fiziknya. Kuantiti fizik kita sudah bincangkan hari itu. Kuantiti yang boleh diukur kan, kuantiti fizik ialah kuantiti apa-apa kuantiti lah yang boleh diukur, panjang, berat, apa macam-macam lah, suhu, sebagainya lah yang boleh diukur. Kemudian X pula pun suatu kuantiti fizik juga lah yang boleh diukur. Letaklah di sini contoh lah, M, jisim lah, M, jisim melawan halaju, V, X kan. Jadi bila kamu kira kecerunan, Y per X kan, jadi kamu akan dapat formula dia M per V. Jisim dibagikan dengan halaju. Itulah. Kalau dalam fizik kita tengoklah apa benda ni, apa jisim dibagikan dengan halaju, apa kilogram per meter, kilogram meter per saat. Halaju ini ya, ini unit apa? I dengan MV. Kilogram halaju meter per saat. Momentum. Itu nanti kamu, bila kamu sudah belajar nanti bab depan lagi ni, baru kamu boleh dapat macam mana mau tafsirkan graf daripada formula fizik. Okay, kecerunan ni asalnya faksi Y dengan X. Ini matematik lah. Okay. Tapi untuk fizik, di faksi Y ini ada kuantiti fizik dia. Ada kuantiti lah, satu nilai ataupun kuantiti yang kita ukur tu. Okay, contoh yang juga bagi tadi ni, sini jisim, di sini contoh kita bagi halaju. Kamu kira kecerunan Y per X ni daripada formula itu faksi Y
jisim, untuk faksi X, halaju. Jadi lepas tu kamu tengok unit dia. Untuk jisim unit dia kilogram. Untuk halaju unit dia meter per saat. Okey. Okey. Kilogram ya. Kilogram per meter per saat. Dia naik ke atas. Jadi bukan momentum lah. Sebab dia naik ke atas dia negatif satu lagi ni. Sekejap. Bateri pula lagi habis. Kata pula. Ya. Aduh. Nampak tak? Selamat. Okey. Jadi bila naik ke atas saya jadi kilometer. Ya. Ada orang mau masuk, Sir. Ada orang mau masuk. Okey. Aduh, okey. Mana lagi? Ada orang mau masuk. Lambat je. Lambat. Okey, betul. Ada lagi? 21 orang. Satu orang lagi belum ada. 22. Apa? Okey. Kita tahu nanti kalau ada yang masuk lagi. Okey. Okey. Jadi sini kilogram per meter per saat. Bila naik ke atas dia jadi kilogram meter per saat negatif 2 dah kan? Gitu kah? Ya ke tu? Yo je kan? Dia cakap iya je. Okey. Kejutan je ni. Kejutan. No. Apalah sini lagi satu. Okey. Ini matematik semua ni. Kilogram meter per saat ni atas. Tapi dia kan dari bawah tadi. Meter satu. Jadi kg m meter satu s begitu. Betul lah. Ini silah. Tapi kalau dalam fizik kuantiti ini, unit ini tiadalah dah tahu apa benda ni lah. Contoh ni memang cikgu bagi secara rambang. Jadi bila kita terbitkan dia punya unit kilogram per meter per saat sesaat. Itu sebutannya. Kilogram per meter, satu per meter sesaat. Kilogram per meter per saat sesaat. Dasarnya sebutannya kilogram per meter per saat sesaat. Itu cara sebutannya. Okey. Dalam kuantiti fizik ataupun formula fizik benda ni tak ada lah. Tak tahu apa yang dikira ni. Okey, kalau momentum tadi yes, momentum mv darab kan. Okey, mv jadi kilogram jisim didarabkan dengan halaju meter per saat. Itu momentum lah. Okey. Tapi ini contoh bagi supaya kamu boleh nampak gambaran dah. Bila kamu kira kecerunan, kamu seharusnya boleh tahu apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf tersebut. Okey. Selalunya kalau dalam soalan memang dia akan bagi kuantiti-kuantiti di faksi Y dan kuantiti di faksi X ni yang berkaitan dengan formula yang memang wujud. Jadi bila kamu kira kecerunan memang confirm kamu akan dapat kuantiti fizik tersebut. Formula tu memang sebiji. Macam momentum ni lah contoh yang kita bagi tadi, momentum E sama dengan mv. Memang bila kamu kira kecerunan memang sebiji akan dapat nilai momentum tu, kuantiti momentum tu. Alright. Ini pula tadi kecerunan. Bila kamu kira luas di bawah graf pula, apakah yang kamu dapat? Okey, jadi hitung luas di bawah graf menggunakan rumus luas bentuk yang berkaitan. Kalau kamu buat bentuk segitiga lah luas dia. Pakai formula segitiga lah, 1/2 tapak kali tinggi. Ingat tu, matematik semua tu. Luas di bawah graf. Kalau segi empat lah macam ni, dia ambil segi 4 terus. Contoh kan. Okey, kalau segi 4 panjang kali lebar lah. Dia macam contoh tadi, cikgu ambil lagi jisim M dengan halaju V. Sekarang kira luas di bawah graf, kita ambil ni lah. Kita ambil segitiga lah kan. Segitiga. Okey. Tapak kali tinggi. Bahagi 2 kan. Tapak dia
apa kali taklah M kali tinggi darab V bahagi 2. Tu nampak MV. Formula momentum P adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Inilah dapat sudah. Jadi bila kamu kira luas di bawah graf pun kamu mesti kenal pasti tahu apa yang kamu kira tu. Luas di bawah graf tu mewakili kuantiti fizik apa. Jadi bila kamu tengok formula je ni, jisim didarabkan dengan hal laju. Bila jisim didarab dengan hal laju, walaupun ada bahagi 2 di sini, tapi di sini jisim dan hal laju ni sudah bertemu, darab. Formula momentum, jisim darab hal laju. Jadi kamu tahu sudah bahawa kuantiti fizik yang mewakili luas di bawah graf ni adalah momentum. Okey, itu dia. Jadi itulah tujuan yang maksud dia tu. Kamu bukan dia tahu menganalisis graf, tapi bila kamu buat pengiraan, bila kamu kira kecerunan ke ataupun luas di bawah graf, kamu kena tahu apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf tersebut ataupun luas di bawah graf tersebut. Okey, kuantiti fizik itulah kuantiti yang boleh diukur, momentum ke, hal laju ke, apa macam-macam lah. Okey. Okey, kemudian menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Okey, macam mana? Apa benda pula interpolasi ni? Okey, cara. Jika nilai X diberi, tentukan nilai Y secara interpolasi dan sebaliknya. Inilah maksudnya. Memang selalu keluar ni, selalunya dalam paper 3. Okey. Paper 2 pun ada juga kadang-kadang. Paper 3 lah selalu. Okey, dia suruh cari nilai Y. Sekiranya nilai X ialah, sebutlah nilai X berapa ni, tengok. Letaklah di sini contoh dia kata nilai X ni 1.5. Kamu tandalah di 1.5 ke garis putus. Ni di graf lah, kamu kena tandakan dia di graf. Tandakan dia di graf and then jawab, bagi juga jawapan di pada ruang jawapan pada kertas soalan tersebut. Jadi ada 2 tempat kamu kena jawab, kena tanda. Satu, tanda pada graf, pakai inilah garis putus. Okey. Berapa bacaan dia? 39 contohlah, ingat. Okey. Jadi maksudnya dia bagi contoh nilai yang bagi nilai X ialah 1.5. Apakah nilai labelkanlah 39. Ini di graf, di ruang jawapan dalam soalan ada ruang jawapan dia, tulis lagi di situ 39. Kena dua-dua. Kalau kamu tanda di graf saja, di kertas ruang jawapan tu kamu tidak tanda, tidak tulis, kosong lah. Kena ada jawapan dia. Kena ada dua-dua. Kalau di kertas jawapan, ruang jawapan tu ada jawapan 39, tapi di graf kamu tidak tanda, hilang 1 markah. Begitulah ceritanya. Okey. Jadi pastikan tanda di graf dan jawab, bagi nilai jawapannya pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, itu namanya interpolasi. Okey, dalam graf. Okey. Itu je sebaliknya. Okay. Tengoklah anak panah ni, kenapa ada anak panah? Anak panah sekiranya nilai X yang diberi. Cari nilai Y. Anak panah dia ke atas lah, nilai X ada dibagi. Dan kamu nak cari nilai Y. Kalau beri nilai Y, nilai Y yang diberi, disuruh cari nilai X, anak dia beginilah. Anak panah X ke bawah. Okey, ingat. Alright. So, ekstrapolasi, ramalan. Okey. Mengekstrapolasikan graf cara dia. Jadi maksudnya graf tu kamu panjangkan dia. Asalnya graf dia di sini saja ni, nampak ni garis lurus. Okey. Jadi dia suruh ramalkan apakah yang akan berlaku. Sekiranya bla 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 bla, contoh lagi soalan. Jadi kamu panjangkanlah. Ni sambungkan garis putus-putus, jangan garis lurus. Pastikan garis tu putus-putus, lurus sampai memintas paksi X dan juga paksi Y. Okey, ditentukan nilai X atau Y yang berkaitan. Mana yang dia pintas tu lah, beritahulah. Berapa nilai dia? Maksudnya kamu ramalkan daripada graf ini. Sebenarnya grafnya di sini saja. Berapa? Okey. Tanda
yang gimana dia pintas tu, di situ dia punya ramalan. Okay. Kalau soalan tu tanya, graf dia di sini saja sepotong. Okay, saya sepotong saja. Graf tu tanya, apakah bacaan bagi Y sekiranya nilai X ialah 1. Graf tu sampai sini saja. Kalau kamu tidak belajar pasal ekstrapolasi, kamu tidak tahu, habislah cerita, kamu pun alamak berapa ni? Ini belum lagi. Ini maksudnya kamu tidak buat lagi ni. Ini tidak kamu nampak, ini tidak wujud. Kamu cuma nampak garis lurus yang ini saja. Ini yang biru kan. Okay, ini yang nampak. Soalan tanya, apakah nilai Y kira pasti nilai X sama dengan 1? Kamu bingung, sudah apa benda yang mana macam ni. Jadi panjangkan ya, ekstrapolasi, sambungkanlah pakai garis lurus putus. Lepas tu baru kamu tengok berapa. Kalau sini tengok kamu akan dapat nilai 3. Okay. Sekarang ni dalam contoh ni dia bagi dia suruh cari nilai X dalam contoh ni. Okay. 3 dia bagi. Dia cakap contohlah ni. Berapakah nilai X sekiranya Y bersamaan dengan 3? Itulah panah dia macam ni. Okey. Panah dia daripada 3. Lepas tu kamu buat. Okey, itulah seterusnya semua ni. Okey, itu ekstrapolasi. Habis bab 1. Alhamdulillah. Untuk bab 1 kan. Tidak ada masalah kan, tenang kan? Akan susah. Okey. Rehat 1 minit sekejap sebelum kita cuba masuk bab 2. Okey. Okey, jangan suara tidak putus-putus bahkan. Tak punya cukup pakai line handphone. Sekarang kita hidup, jadi kita sambung pakai wifi lah. Mungkin terputus sekejap ni. Kadang-kadang lagging, sir. Kadang-kadang lagging lah sebab line internet pakai handphone, jadi teruk sikit. Jadi juga kasih yang dulu disconnect dulu sekejap. Tukar line. Faham. Sambung terbalik. Harap line bagus. Macam dia slow lah sudah. Gara-gara blackout tadi. Okey. Slow dah line. Lagi blackout lah tadi. Okey, kita masih ada lagi 15 minit. Okey. So kita tengoklah. Okay. Okay, kita masuk sikit untuk bab 2. Okay. Sebab kenapa cikgu mau juga masuk bab 2? Kalau itu kan payahlah, tapi memandangkan kelas form 5 tadi hari ini orang masuk bab 2, jadi cikgu kalau boleh biar seragam lah kamu pun masuk bab 2.
Cuma kita terlupa bahawa yang kamu ni hari tu bab 1 subtopik yang kedua tu penyusunan saintifik ada termis, belum habis sepenuhnya. Okey, jadi hari ini langsung putus. Tengoklah sikit bab 2. Mungkin kita cuma boleh cover satu lah. Satu subtopik iaitu gerakan linear. Gerakan linear 1, daya dan gerakan 1. Gerakan linear. Okey, gerakan linear. Lepas tu graf gerakan linear, itu mungkin tidak sempat lah. Okey, so kita teruskan sikit. Okay. Tentang gerakan linear, bab 2, kita masuk. Okey. Okey, ni bisa ni. Okey, gerakan linear pertama. Tadi form 5 tadi pagi, orang gerakan linear kedua. Gerakan linear kedua. Kamu gerakan linear pertama. Okey, gerakan linear. Pasal naik basikal sekarang kan tengah hangat di pasaran orang naik basikal. Pergerakan dalam satu lintasan yang lurus dinamakan gerakan linear. Pergerakan garis lurus. Okey, itu gerakan linear. Nanti peringkat metrik kamu akan belajar satu gerakan, saya lupa nama gerakan tu. Dia melibatkan pergerakan apa tu, lengkung, apa dia punya istilah, susah sebut. Tak payahlah. Nanti saya di metrik kamu jumpa lah tu. Okay. Okey, gerakan linear. Okey, sedia gerakan linear, gerakan dalam satu garis lurus ya. Encik boleh pergi ke Sungai. Sungai itu kan buka puasa lah. Boleh Encik? Okey, apa kena-mengena ni? Tak faham ada contoh gambar raja tu, dia punya kartun. Gerakan linear boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, halaju dan pejutan. Ini gerakan linear. Jarak, sesaran, laju, halaju dan pejutan. Jarak dan sesaran itu lebih kurang. Cuma satu kuantiti skala, yang kita bincangkan hari itu bab 1, dan satu lagi kuantiti vektor. Kuantiti vektor, sesaran adalah kuantiti vektor. Kuantiti vektor ni melibatkan magnitude dan arah. Kuantiti skalar hanya melibatkan magnitude. Apa tu magnitude? Magnitude ialah satu nilai. Okey. Raja 21 menunjukkan sebuah teksi yang sedang menunggu penumpang di tempat letak kereta. Apa masalah dia? Kedudukan teksi itu tidak berubah dengan masa. Itulah dia parking, tu mana dia orang berubah. Okay, jangan marah. Okay. Jadi justru teksi itu dikatakan berada dalam keadaan pegun. Memanglah, sudah tidak bergerak, memanglah pegun kan? Okay. Jadi itu istilah-istilah yang kamu pernah tahu. Keadaan rehat, keadaan pegun, statik, itu semua adalah suatu keadaan di mana objek tidak bergerak. Bila objek tidak bergerak, maksud halaju dia ataupun laju dia adalah kosong. Okey. Okey, apa benar? Oh, Sungai, Bagan Datuh ke Sungai. Puan Chong hendak menaiki teksi itu dari Bagan Datuh ke Sungai. Okay. Raja menunjukkan paparan aplikasi peta yang menunjukkan bahawa teksi itu perlu bergerak melalui laluan berwarna hijau biru. Apa hal yang disebut warna hijau? Laluan berwarna biru. Allahu Akbar. Mana ada hijau situ? Apa ni? Ya, dengan panjang lintasan sejauh 83 km. 83.00 km. Ini masalah dia. Setelah tiba di Sungai, kedudukan teksi itu ialah 57.22 km. Okey. Ke timur dari Bagan Datuh. Macam. Okey, mula-mula Raja menunjukkan paparan aplikasi peta yang menunjukkan bahawa teksi itu perlu bergerak melalui laluan berwarna biru. Ni. Ni. Laluan berwarna biru. Jauh. Tidaklah. Tu dia. Okey. Itu sepatutnya jalan dia. Okey. Kalau kita buat apa ni, anggaran sendiri, perkiraan sendiri perjalanan tu, pada peta kita boleh tulis ya, lukis ya, dia bergerak dalam satu garis lurus terus sampai kan. Tapi masalahnya mana ada jalan raya nampak tu, jalan raya, sungai ni segala macam, takkanlah mau jalan lurus begitu kan. Jalan raya yang ada adalah ni yang biru ni. Jadi dia kena bengkang bengkok sana sini, lalu pusing sana, baru sampai. Dia tidak dapat direct garis lurus ni dapat. Okey, jalan raya tidak dibuat sana. Okey. So, sesuai lah. Okey.
Jadi apa yang berlaku ialah warna biru dan panjang lintasan yang warna biru ni, yang bengkang-bengkok kejadah ni semua ni, ialah 83 km. Okey. Kemudian setelah tiba di Sungai, kedudukan taksi itu ialah 57.22 km ke timur dari Bagan Datuk. Mana Bagan Datuk? Ini Bagan Datuk. Jadi parking dia sampai di sini. Ini taksi tu. Jadi kedudukan dia ialah 57.22 km ke timur dari Bagan Datuk. Sampai dia. Okey. Dari Bagan Datuk ke timur. Jumlah laluan yang laluan warna biru ni semuanya total dia ialah 83 km. Tapi bila dia sudah sampai di Sungai ni, actually dia berada pada kedudukan, kalau kita kira secara garis lurus, 57.22 km saja, tidaklah sampai 83. 83 km ini sebab inilah laluan lampu panjang sampai Bengkok. Jadi dia punya kedudukan inilah daripada Bagan Datuk ni ke Sungai ni, actually 57.22 kalau dia garis lurus. Dan dia dari timur ke arah timur. Okay. Ini dipanggil yang ini. Ada arah kan? Ini dipanggil dia punya sesaran. Okay, sesaran. Okay, yang ini dipanggil sebagai apa? Jarak. Total semua jarak. Okay. So, magnitude je nilai 83. Tidak arah. Ini ada arah. Ini sesaran. Okay, beza jarak yang sesaran. Sebenarnya nilai 83 km dan 57.22 km timur masing-masing ialah jarak dan sesaran. Baru dia beritahu. Lambat ya. Dia beritahu. Okay. Itulah dia. Okay. Harap walaupun agak lagging sikit mungkin, harap sampailah walaupun lambat, tapi suara dia itu sampai. Maklumat yang cikgu beri itu sampailah kamu. Jangan dia sudah lagging, suara lagi tidak keluar. Sudah. Hal sudah tu. Okey, jadi perbandingan antara jarak dengan sesaran. Okey, panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Okey, panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Ini jarak tadi tu. Jumlah semua total panjang laluannya. Kira, tambah semua. Sesaran pula jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Shortcut. Dia punya jarak terpendek. Okey. Nilainya, jarak pula nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Nilai jarak itulah semua total berapa, macam tadi itu contoh dia, laluannya berliku-liku, semua tu dikira. Okay. Untuk sesaran nilainya sama dengan panjang garis lurus, shortcut terus, ambil ukur terus. Itu antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir, itu sesaran. Jarak kuantiti skalar, sesaran kuantiti vektor. Itulah perbandingannya. Kalau dalam soalan yang minta, buatlah perbandingan dalam jadual macam ini. Senang. Okay. Terus buat kotak, jarak, sesaran, lepas tu buat poin-poinnya. Perbezaan. Okay. Gerakan ini apa lagi ni? Semasa menaiki teksi, masih lagi cerita dia ni, tak habis-habis. Koncong mendapati bahawa bacaan meter laju teksi kadang-kadang malas. Laju kan. Dan kadang-kadang berubah-ubah walaupun di jalan raya yang lurus. Tidak apa masalah. Okey, ini bacaan meter. Satu kadang-kadang malar, halaju seragam. Satu lagi kadang-kadang berubah, halaju tidak seragam. Bila halaju tidak seragam bermaksud ada perubahan halaju dan ada halaju awal dan halaju akhir. Jadi itu akan menghasilkan satu pecutan bacaan meter dan pergerakan kereta. Bila malar, halaju tidak berubah, begitu-begitu halaju seragam saja. Maksudnya pergerakannya itu konsisten lah, tidak laju, tidak juga slow, tidak juga perlahan. Jadi tidak ada pecutan berlaku dan just steady. Tapi bila ingin ada berubah-berubah ni, bermaksud kereta tu, taksi tu pandai laju, pecutan yang memecut. Okey, andaikan arah kanan sebagai arah positif. Okey, kereta bergerak dengan laju seragam kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Kereta bergerak dengan halaju seragam kerana kadar perubahan sesaran. Daripada ada yang baru masuk, sudah mau habis masa. Biar benar itu. Tidak. Ini kan
ada betul. Aduh, Tazira. Tinggal 5 minit baru kau masuk. Okey, apa? Okey, pada saat yang pertama. Okey, saat yang pertama. T1 kosong saat. Okey, kosong saat. Dia bergerak dalam masa 1 saat. Masa kedua, masuk 1 saat sudah ni. Saat dia dapat lalui sehingga 20 meter. Okay. Masuk lagi ke saat kedua, dia bergerak lagi ke depan. Dua saat, masa yang ketiga lagi kan. Okay, time yang ketiga, iaitu dalam tempoh 2 saat 20 meter. Dan seterusnya pun sama juga. Jadi kereta bergerak dengan hal laju seragam. Sama saja dia punya hal laju. Kerana kadar perubahan sasaran dia sama. 20 meter, jadi maksudnya pergerakannya tu, hal lajunya tu maintain sama. Okey. Jadi tidak ada perbezaan lah. Okay. Jadi ada penggambaran perbezaan pergerakan antara hal laju seragam dengan tidak seragam sebuah kereta. Okay. Perhatikan sasaran dan selama masa kedua-dua kereta tersebut, andaikan pergerakan ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Mana rajanya? Okay. Pergerakan dengan hal laju seragam dan tidak seragam. Oh ni. Kereta bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah. Okay. Pada masa yang pertama. Okay. Saat kosong saat dia mula bergerak lah ni. Saat pergi ke tempoh 1 saat. Tempoh yang keluar, masa yang keluar sudah. Okay. Sampai 1 saat, jarak 20 meter. Kemudian dia gerak lagi, masuk ke masa lagi pergi. Tempoh yang 3 itu 2 saat. Dalam 2 saat tu, jarak dia lebih jauh. Dia boleh sampai ke 30 meter. Bermaksud daripada T2 ke T3 dia memecut. Sini hal laju dia bertambah di sini. Hal laju dia bertambah. Dia mencapai sampai 30 meter sasaran dia. Jadi kereta bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah kerana kadar perubahan sasaran semakin lama. Daripada sini 20 meter. Di sini dia boleh capai sampai 30 meter. Termasuk di sini laju dia. Okey. Okey. Sasaran kereta biru tambah untuk selama masa yang sama. Okay. Sasaran selama masa yang sama. Ya. Ini beza selama masa dia, sini 1 saat, sini pun 1 saat. Okay. 1 saat 20 meter. Dan selama masa daripada T2 ke T3 ni pun selama masa dia 1 saat. Dia ambil masa 1 saat. Tambahlah saat pertama pergi saat kedua. Okay. Okay. Bertambah. Okay. Ambil 1 saat untuk hal itu bertambah. Okay. Maka kereta biru bergerak dengan hal laju yang bertambah. Dalam hal ini kereta biru akan mengalami pejutan pada arah yang sama dengan arah gerakan kereta. Mungkinlah sudah ada perubahan hal laju di sana. Bila ada perubahan hal laju bermaksud pejutan akan berlaku. Okey. Tengok juga perubahan hal laju dia tu, perubahan hal laju dia bertambah ataupun berkurang. Kalau hal laju dia bertambah, perubahan hal laju bertambah dipanggil sebagai pejutan, dia akan hasilkan pejutan. Kalau perubahan hal laju dia berkurang, semakin slow, dia bermaksud jarak sasaran dia ni nanti bukan lagi 30, mungkin kalau dia slow, mungkin 10 meter. 10 meter. Maksud dia perlahan. Jadi itu akan mengalami nyah pejutan, berkurang lah. Okay. Nah, ini berkurang. Sebaliknya jika sasaran berkurang, untuk selama masa yang sama seperti yang ditunjukkan dalam Raja 25, kita bergerak dengan hal laju yang berkurang. Selama masa tetap sama, kosong kepada 1 saat, selama masa dia 1 saat, ini selama masa pun 1 saat. Asalnya dia laju 30 meter. Okay. Sini. Masuk yang ke sini, dia perlahan. Perubahan hal laju berlaku, tapi perlahan, berkurang. Jadinya pejutan lah. Okay. Kereta mengalami pejutan tetapi pada arah bertentangan dengan arah gerakan kereta. Kereta mengalami pejutan tetapi pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan kereta. Arah gerakan kereta ke kanan. Pada arah yang bertentangan. Kereta mengalami pejutan tetapi oh iyalah bila tanda negatif bertentangan arah lah. Nyah pejutan
punya kejutan, dia punya magnitude nilai dia sama. Kalau contohlah yang ini 2 meter per saat sesaat, ini kejutan. Okey, 2 meter per saat. Untuk kejutan dia akan ada tanda negatif di depan. Negatif 2 meter per saat sesaat. Itulah. Dan selalu tanda negatif itu mewakili arah yang bertentangan. Okey, ya. Okey. Okey. Sikit lagi. Aduh, habis ni menentukan jarak sasaran. Menentukan jarak sasaran, laju, dan pejutan. Okey, macam mana? Pergerakan satu objek dikaji dengan menentukan nilai jarak sasaran, laju, dan pejutan. Pergerakan satu objek dikaji dengan menentukan nilai jarak. Okey. Okey, ni ingatlah ini formula dia. Okey, gerakan linear. Untuk laju, formula dia jarak yang dilalui dibahagikan dengan masa yang diambil. Ataupun kita boleh ringkaskan takrifan dia, laju itu kadar perubahan jarak. Okay. Bila disebut perkataan kadar, dia mesti wajib, tidak boleh tidak, dia mesti ada berkaitan dengan NN dia, time, masa. Okay. Kadar perubahan jarak, laju ialah kadar perubahan jarak. Jadi bila kadar perubahan jarak mesti ada time dibahagikan dengan masa. So, jarak yang dilalui dibagikan dengan masa. D adalah distance, distance English. V velocity. Jadi distance over time. Jarak dibagikan dengan masa. Itu laju. Manakala hal laju pula kadar perubahan sasaran. Sama jugalah. Kita bincang tadi. Jarak dan sasaran perbandingan itu. Sasaran kuantiti vektor arah. Jadi kadar mesti ada masa, jadi kadar perubahan sasaran S over T. S itu sasaran. Okay. Okay, kalau bahasa Inggeris dia displacement. Okay. Tapi D sudah dipakai, D, distance. Jarak kan. Kalau dia pakai D lagi, tambahlah kita bingung nanti. Jadi dia pakai S, pakai sasaran. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu pula kan. Pelik lah. Okay. Jadi sasaran dibagikan dengan masa. Ini hal laju. Okay. Kadar perubahan sasaran. Ada T. Disebut kadar, confirm T di bawah. Sasaran ini S over T. Kadar perubahan jarak D over T. Pejutan pula, kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Kita tahu sudah ada hal laju, sasaran dibagikan dengan masa. Jadi kadar perubahan hal laju, mesti ada T, kadar kan. Jadi pejutan simbol dia A. Kadar perubahan hal laju V over T. Okay. Kadar perubahan laju. Laju dibagikan dengan masa. Okey, kemudian kita tahu perubahan laju ada hal laju akhir dan hal laju awal. Maksudnya berubah hal laju tu. Pada awalnya mungkin dia bergerak slow dan pada akhirnya dia bergerak laju. Jadi hal laju akhir tolak hal laju awal. Jadi ada simbol sini. Perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Inilah V tolak U over T. V adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal. Okay. Ni apa ni? Ni pula apa benda ni? Ni kereta sport lah kan. Okay. Contoh, okey, sikitlah contoh kan. Okey, menunjukkan pergerakan Razi yang berlari dari A ke B kemudian berpala balik ke C. Jumlah masa yang diambil ialah 20 saat. Tentukan jarak, sasaran, laju dan hal laju bagi larian Razi. Okey, kita tengok. Okey, jarak. Jarak kita tahu tadi jumlah panjang lintasan yang diambil. Kita tengoklah. Jumlah panjang lintasan. Dia bergerak dari A pergi B, patah balik C. Jadi 100 tambah 20. A ke B tambah C. Okay. So, AB plus BC. 100 plus 20. AB plus BC. Campur. Itu jumlah panjang lintasan. Jadi 120 kan meter. Senang kan? Sasaran pula shortcut. Garis lurus. Ni 100. Lepas tu arah bertentangan. Negatif. 100 tolak 20. Gitu kan? Let's check it out. Tu. Okay. A
AB plus BC kan. Berarti 100 meter tadi sudah AB. Kemudian BC tu arah bertentangan. Negatif 20. Itu tolaklah 80. Apa 80? Ke arah kanan. Ke kanan. Dia bergerak ke kanan aja kan. Okay. Dia punya. Yang tulis lah. Ke kanan. Sebab dia quantity vector. Maksudnya arah. Kemudian dia suruh kira laju. Laju kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Jadi jarak kita sudah kira tadi. Dibagikan dengan masa. Soalan dia bagi tadi dalam soalan dia bagi 20 saat. Jadi 120 dibagikan dengan 20 saat. Kamu akan dapat 6 meter per saat. Kemudian hal laju pula. Kadar perubahan sesaran. Sesaran dibagikan dengan masa yang diambil pun sama. 20 saat soalan bagi. Sesaran kita sudah kira 80. Jadi bahagi. Kamu akan dapat 4 meter per saat. Jangan lupa. Ke kanan. Dia quantity vector ada arah. Okay. Apalagi dia minta pecutan. Adakah kira pecutan? Tidak ada pula. Ini pun sama juga lah. Okay. Ibu kasih NS ni. Yep. Ini kamu boleh tengok sendiri. Dalam nota pun ada. Nota slide yang bagi. Ya, semua. Cuma hati-hati tengok. Macam ada mempermain-main dengan forum keras. Ya, kalau lah. Okay. Call. Sekejap Hello. Iya betul saya. Okey. Iya betul ada. Okey boleh. Tiada sudah. Akan ke kereta aerospace. Kereta. Oh, SAA. 1494U. Itu telefon. Telefon minta nombor telefon. Okeylah. Apa saja aku mengarut tadi tu? Apa saja aku buat tadi? Kacau lah orang ni. Kejap. Aduh, kacaunya. Oh, ni tadi. Okey. Saya habiskan sikit. Kalau macam tu kita cakap ada menggunakan teorem Pythagoras tadi. Okey. Kamu boleh cek sendiri dalam nota pun ada tu, dalam slide. Okey, contoh 3. Okey, sama juga. Jangka masa detik. Ini boleh lah. Ini kita kena stop di sini. Ini nanti kamu faham hal ya. So, kita stop di jangka masa detik. Katanya kita mau stop sampai habis yang ni. Gerakan linear. Jadi, next tinggal masuk graf linear. Tidak apa. Yang ini sebab ini agak penting juga. Kalau kamu tidak tahu buat nanti, masalah. Ada eksperimen berkaitan dengan itu. Jangka masa detik. Okay. Jadi kita stop di sini lah. Okay. Kita stop di jangka masa detik. Ingatlah, jadi next class kalau fizik kita akan sambung di jangka masa detik. Okey. So setakat ni ada soalan, ya kan? Kalau ni memang dia ada soalan kan? Okey. So itu je lah untuk hari ni. Okey. Sorry lah kalau terlampau laju juga punya penyampaian. Okey. Tapi harapnya dapat sampai je lah dengan kamu. Setakat ni untuk gerakan linear yang perlu kamu ingat formula dia. Formula hal laju, jarak, sesaran, pecutan. Okey. Apa lagi? Nah, itu je. Yang pentingnya formula tu. Okey. That's all for today. Thank you very much for your attendance and participation and commitment. Right, segment. Okey, boleh
pergi lunch dah. Kan? Habis sudah. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Right. sir. Okay.